Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 14 November 2020. Saya Lukman Muhammad. Dan saya Malisa Sari, antara tajuk utama TVS malam ini. Meskipun populasi penganut Hindu di Sarawak kecil, perayaan Hari Deepavali yang juga dikenali sebagai Diwali tetap disambut. Cuma pada tahun ini sambutannya disambut dengan kebiasaan baharu. Apa yang pasti, kegembiraan untuk menyambut pesta cahaya itu tidak akan berkurangan. Sebagaimana simbolik perayaan itu, iaitu kemenangan yang dicapai oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Tinjauan TVS di Kuil Sri Srinavasagar Kaliaman, mereka mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan seperti memeriksa suhu badan tetamu dan mewajibkan pemakaian pelitup muka. Bagi pengurusinya Vasundaraju, sambutan berskala besar atau tidak, apa yang penting adalah sambutan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang tinggi. Although our MCO has given us limited time and also there is a lot of condition due to the sickness that has been going around, the COVID-19. So we hope that the Hindus here will enjoy the Deepavali within the family and observe the SOP as close as possible. And it's not a matter of whether you are celebrating it in a grand scale or what. But the important thing is you come, the elders you must visit and also come to temple, and this is the most important. Sementara itu, bagi Witness Waran Devendran, perayaan pada tahun ini memang berbeza daripada tahun-tahun lepas. Memang berbeza daripada tahun lepas. Tahun lepas, kami boleh berziarahi rumah-rumah kawan kan. So, tahun ni memang kami kena berkurangan. Memang tak boleh pergi kan. So, kita kena patuhi SOP yang diarahkan oleh Kementerian Keselamatan. Perayaan Deepavali pada tahun ini amat berbeza daripada perayaan Deepavali tahun lepas. Dari segi menziarahi, setiap rumah boleh membenarkan 20 orang sahaja dengan SOP tertentu. Dan kalau dilihat dari segi ke tempel pula, kanak-kanak bawah umur 12 tahun dan warga emas melebihi 65 tahun tidak boleh ke tempel. Dan masa sembahyang adalah sehingga 12 jam tengah hari sahaja. Perlu diakui, sambutan Deepavali pada tahun ini memang amat berbeza ketika negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Kes-kes harian yang dicatatkan pada masa ini memang agak tinggi sehingga kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengawal dan mengekang rantaian jangkitan COVID-19 ini. Apa yang pasti, menyambut Deepavali dalam kebiasaan baru adalah satu daripada cara untuk memutuskan rantaian jangkitan ini dan melandai lengkungkan kes. Saya Koni Grace dan juga juru kamera Izzat Zaidan untuk TVS, salam hormat dan sayu genep. Baik, hilang semua dokumen termasuk kad pengenalan. Insiden kebakaran yang berlaku awal pagi tadi masih lagi meninggalkan kesan trauma buat mangsa di Kampung Bintawak. Insiden memusnahkan 3 buah kenderaan juga mengakibatkan 35 penduduk hilang tempat tinggal. Menurut salah seorang daripada mangsa, Ismail Bakri, beliau menyedari api kian marak ketika tersedar dari tidur untuk mematikan radio pada telefon bimbitnya. Alhamdulillah kami sedar. Kami nak nutup, kami pun telefon radio lah, telefon kami. Jadi kami, apabila kami terasa macam ada sesuatu panas daripada tempat kami tidur ya. Jadi apabila kami terasa macam ada bunyi biasa, nak tahu lah bunyi ya. Jadi keluar kami buka kami penjat, kami terus sangka benda ya. Api datang daripada tempat ya. Jadi kami terus rasa panik, terjun. Terus kami menunggah kazan kami sebelah ada ngus rumah kami. Kami ajaklah. Hujannya di bawah rumah. Oh, di bawah kami pun datang. Saya tidak apa buncanya lah, kami tidak tahu lah ya, pastilah. Ya sebulan ada tidak berubah lagi. Tidak ya tahu bah. Mula-mula saya dengar orang begur minta tolong. Bila saya dengar orang minta tolong, terus saya buka penjan. Bila saya buka penjan, nanggar api dah merah dia bah.
Apabila api dah merah, ya orang minta tolong. Lalu api nyambar apa nama tadi, ben. Bilanya nyambar lawan ben, api dah makin melelat, lalu nyambar minyak bensin. Lalu rumah kami lalu panas, tak dapat lagi. Lalu lari saya. Dinding dah panas. Lalu saya lari, kuranglah makin mana. Insiden ini turut mendapat perhatian Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Katanya untuk pendekatan awal, pihaknya akan memastikan keluarga yang terlibat ini akan mendapat tempat tinggal sementara seperti di Dewan Masyarakat Kampung, homestay dan sebagainya. Untuk jangka masa panjang pula katanya melalui dana yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak iaitu dana membina semula rumah-rumah hangus di bawah Unit Penguatkuasaan Keselamatan Negeri UPKN. Pihaknya akan cuba mengusahakan untuk membina semula rumah yang terbakar ini. Keduanya pada masa jangka panjang kita berusaha untuk memastikan seandainya pihak melalui dana yang dikeluarkan disediakan oleh Kerajaan Sarawak iaitu dana membina semula rumah-rumah hangus di bawah Unit Penguatkuasaan Keselamatan Negeri UPKN, kita akan berusaha untuk membina semula rumah yang terbakar. Selain itu, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bintawa Ulu turut mencadangkan untuk mangsa ini ditempatkan sementara di Darul Hana. Namun demikian, saya dah menerima cadangan daripada pihak JKK. Seandainya dapat kita merayu kepada pihak kerajaan negeri, saya akan sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, seandainya keluarga terlibat ini dapat diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam penempatan Darul Hana dalam fasa yang pertama. Jadi itu saya belum dapat kepastian, tapi hanya saya menerima cadangan daripada pihak JKK seandainya keluarga-keluarga yang terlibat, termasuk yang terlibat sebelum ini, ada tanggal mereka yang sedang menunggu, dapat kita masuk ke senarai mereka dalam penempatan Darul Hana fasa pertama yang sedang berjalan, yang akan berjalan tidak dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Selain itu, Persekutuan Persatuan Cina Bahagian Kuching Samarahan dan Serian yang diwakili Kapitan Tan Kok Chiang turut menyumbang bantuan dari segi keperluan makanan asas. Okey, kami dari Federation of Chinese Association di malam tadi kami menerima itu apa tentang kebakaran ini. Pagi tadi di dalam golongan kami sudah ada berbincang dan kita bawakan first ialah makanan dapur lah, disebabkan ini hari ialah hari Sabtu. Kami ada sikit gesar, jadi kami coba sedaya kami untuk mengumpul sebahagian dulu. Sekarang makanan ada terdiri daripada beras, roti, minuman, sama ada bantal, itu semua barang pakaian semua pun ada. Selain itu kita pun contribute 1,500 dulu. Jadi ini hari sekarang kita sampai sini. Selanjutnya kita mungkin akan buat report kepada asosiasi kita. Kita coba menolong kali kedua lagi lah selepas ini. Baik, bersua kembali lagi berita dalam negeri. Kerajaan Sarawak di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS bersetuju menyambung pemberian diskaun bil elektrik sehingga Disember depan. Menurut Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, kerajaan menyedari impak COVID-19 yang terus membebankan rakyat. Jelasnya, penyambungan pakej BKSS ini memastikan beban rakyat dapat dikurangkan, lebih-lebih lagi dalam masa sukar ini. Terdahulu, katanya kerajaan Sarawak memperkenalkan potongan bayaran bil elektrik di bawah pakej itu sejak April yang merupakan sebahagian daripada rancangan komprehensif untuk meringankan beban ekonomi rakyat bagi melengkapkan bantuan kerajaan persekutuan. Bagi diskaun November, ia akan ditunjukkan dalam bil yang akan dikeluarkan dari 16 November hingga 30 November 2020. Sementara diskaun untuk bulan Disember akan ditunjukkan dalam bil Disember, manakala bil yang dikeluarkan pada bulan Oktober dan 1 hingga 15 November, diskaun akan dimasukkan dalam bil Disember. ASEAN gembira menerima cadangan Australia bagi menganjurkan sidang kemuncak tahunan ASEAN Australia bermula tahun depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkumpulan itu komited untuk bekerjasama dengan Australia bagi memperluas dan mengukuhkan perkongsian strategik dalam semua bidang dan lapangan bagi kepentingan bersama ke arah keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau dan global. Cadangan Australia untuk mengadakan sidang kemuncak setiap tahun bermula 2021 diumumkan pada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN Plus One bersama dengan Australia September lalu.
Sementara itu, Muhyiddin berkata sudah tiba masa bagi ASEAN dan Australia meningkat dan memperhebatkan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti revolusi perindustrian keempat, teknologi digital, fasilitasi perdagangan, perdagangan elektronik, e-dagang, lebih-lebih lagi ekoran wabak COVID-19. ASEAN katanya berharap sokongan lebih meluas daripada Australia terhadap program kesaling hubungan ASEAN menerusi Plan Induk Kesaling Hubungan ASEAN 2025 termasuk program Bandaraya Pintar. ASEAN dan New Zealand perlu meneruskan usaha mengukuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam mendepani cabaran getir pasca pandemik, termasuk berkaitan aspek keselamatan dan juga keganasan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika tumpuan diberikan dalam mengatasi cabaran itu, kerjasama dan kesepakatan lebih komprehensif juga diperlukan untuk menangani ancaman keselamatan, terutamanya berkaitan migrasi, keselamatan cyber serta keganasan dan ekstremisme. Justru beliau berkata semua pihak perlu komited menangani ancaman pengganas dan memastikan akar umbi kepada masalah itu dapat dihapuskan selain memperkukuh dasar serta kerangka undang-undang dan penguatkuasaan. Muhyiddin turut memuji kepemimpinan Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern dan Kerajaan New Zealand atas tindakan pantas dalam mengendalikan insiden serangan di Christchurch pada Mac 2019. Serangan di Masjid Al-Nur dan Linwood di bandar itu meragut 51 nyawa dan mencederakan 49 yang lain. 3 rakyat Malaysia turut cedera. ASEAN dan Amerika Syarikat perlu tingkatkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan vaksin serta ubat antivirus, memandangkan keperluan itu kini kian mendesak. Kata Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, pembangunan vaksin sangat penting untuk memastikan kelebihan ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan kesihatan masyarakat awam. Beliau mengulangi pendirian Malaysia bahawa vaksin yang dihasilkan perlulah selamat digunakan, berpatutan, mudah didapati dan mampu dimiliki semua. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak Amerika Syarikat ASEAN ke-8 pada Sabtu. Mengenai situasi di Semenanjung Korea, beliau berkata Malaysia terus konsisten dalam 3 perkara: Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklear, kepatuhan terhadap resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang relevan dan menyambung semula dialog antara pihak-pihak berkaitan. Hubungan Amerika Syarikat dengan ASEAN sebagai rakan dialog terjalin sejak 1977. Baik, seterusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menggariskan 7 inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, khususnya di kawasan pedalaman dan juga luar bandar. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, inisiatif ini diyakini mampu membina semula ekonomi domestik di semua peringkat rantaian sekaligus memberi manfaat besar kepada 32 juta pengguna di negara ini. Katanya daripada 708.8 juta ringgit peruntukan pembangunan keseluruhan yang diterima, 400 juta ringgit bakal dimanfaatkan bagi melaksana program penstabilan harga minyak masak. Sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan bagi program pengedaran barang perlu, gas cecair petroleum LPG dan community drumming. Manakala 40 juta ringgit turut diperuntukkan untuk subsidi tepung gandum dan program penyeragaman harga barang di Sabah, Sarawak serta Labuan. Selain itu, suntikan dana 20 juta ringgit kepada kempen Beli Barangan Malaysia KPBM bagi memastikan konsintesinya dalam mendukung daya saing ekonomi pasca pandemik COVID-19. Sebanyak 5 juta ringgit dan 3.8 juta ringgit pula masing-masing disalurkan bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta pembangunan franchise. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali akan mempengerusikan satu mesyuarat dalam masa terdekat bagi memastikan projek tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Mustafa dalam satu kenyataannya berkata mesyuarat yang akan turut disertai oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kerja Raya, Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan beberapa kementerian yang utama akan turut membincangkan pelan pelaksanaan dan pemantauan projek pembangunan 2021.
Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata keluaran dalam negeri kasar KDNK suku ketiga 2020 yang mencatatkan penguncupan 2.7% adalah lebih baik berbanding dengan jangkaan konsensus Bloomberg yang menganggarkan penguncupan sebanyak 4.0% dan ini memberi petunjuk yang jelas negara berada dalam landasan yang tepat untuk pemulihan. Beliau turut menjelaskan setakat 8 November 2020, sebanyak 80.6% daripada 64.96 bilion ringgit peruntukan perbelanjaan pembangunan 2020 telah dibelanjakan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan mengumumkan perincian bagi memudahkan lagi kemudahan akses ke akaun satu ahli KWSP yang dikenali sebagai iSinar pada 18 November ini. KWSP dalam kenyataannya berkata iSinar yang kini sedang dimuktamadkan perinciannya diwujudkan hasil konsultasi yang mendalam bersama-sama dengan pihak berkepentingan agar ahli yang terkesan dapat mengharungi cabaran semasa dan pada masa sama memastikan kesejahteraan masa depan persaraan mereka. iSinar merupakan lanjutan daripada pengeluaran iLestari yang kini dijangka mencecah amaun pengeluaran sebanyak 30 bilion ringgit dan akan berakhir Mac 2021. Permohonan iSinar boleh dibuat bermula Disember 2020 dan amaun yang diakses akan dikreditkan ke akaun bank pemohon bermula Januari 2021. Kita kembali dengan sedikit perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jumlah keseluruhan bagi kes positif COVID-19 di Sarawak mencecah kepada 1,036 kes dengan pertambahan kes baru sebanyak 4 kes pada Sabtu. Semua kes yang dilaporkan adalah dari daerah Kuching. Kes ke-1033 adalah anak dan kontak rapat serumah kepada pasangan kes 1010 dan 1012 yang telah dilaporkan pada 11 dan 12 November 2020. Kes mempunyai perkaitan dengan kluster Jalan Abel, Kuching. Sementara itu, bagi kes 1034 pula merupakan ahli keluarga dan kontak rapat kepada kes ke-866. Kes ini mempunyai perkaitan dengan kontak positif di bawah kluster Wisma Saberkas. Bagi kes ke-1035, ia merupakan seorang wanita yang juga anggota Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah balik ke tempat asal di Melaka. Seterusnya, kes ke-1036 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang baru pulang dari Jordan melalui Qatar sebelum ke Kuala Lumpur melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 8 November 2020 dan sampai di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 10 November 2020. Tiada kluster baru dilaporkan pada Sabtu dan jumlah kluster masih aktif di Sarawak kekal 6 iaitu kluster Jalan Abel, kluster Wisma Saberkas, kluster Bahar Arnab, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Green Hill. Ini pula perkembangan PKPD di Selangor. Penduduk Medan 88, Bandar Baru Salat Tinggi Sepang yang masih dikesan tidak kembali ke kawasan itu selepas dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD Rabu lepas diminta untuk tampil menyerah diri serta mesra atau akan ditangkap polis. Tugas Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mereka diminta kembali ke kawasan berkenaan untuk menjalani ujian saringan COVID-19 sebagai langkah memutuskan rantaian wabak itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkembangan penduduk Medan 88 yang dikesan tidak kembali ke kawasan itu selepas dikenakan PKPD. Katanya adalah menjadi kerisauan sekiranya mereka keluar dan pergi ke tempat lain lalu menjangkiti orang lain dengan COVID-19. Kesiapsiagaan Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu Sabah sentiasa dipantau dalam mempertingkatkan keupayaan Makmal melaksanakan ujian RT-PCR kepada 2,500 ujian sehari. Menerusi laman Facebooknya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, ini termasuk lawatan kerjanya sendiri selain usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang melaksanakan libat urus dengan Ketua Jabatan dan pakar perubatan serta kesihatan awam melalui persidangan maya bagi membincangkan perkembangan terkini kesihatan di negeri tersebut. Sejurus tiba dari Sabah, timbalannya Datuk Dr. Chong Chi Kiong terus menjalani tempoh kuarantin 14 hari. Dilapor, Sabah mencatatkan sebanyak 556 kes positif COVID-19 setakat Jumaat.
Berikutan Majlis Keselamatan Negara MKN tidak membenarkan aktiviti sukan diadakan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, bola sepak negara terus disekat oleh pihak kerajaan Malaysia. Ini selepas kerajaan Malaysia tidak membenarkan pasukan Johor Darul Takzim JDT berlepas ke Doha Qatar untuk aksi AFC Champions League ACL. Rentetan itu, juara Liga Super musim lalu memilih untuk menarik diri daripada menyertai kejohanan tersebut. Hasil daripada penarikan diri JDT dalam saingan ACL kesemua perlawanan yang melibatkan JDT dalam ACL 2020 dianggap sebagai batal dan tiada mata percuma diberikan kepada lawan yang terlibat. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak JDT dikabarkan memahami tindakan kerajaan Malaysia yang melarang pasukan itu terbang keluar daripada negara. Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan bintang bola sepak Mohamed Saleh disahkan positif COVID-19 meskipun tidak mengalami sebarang gejala jangkitan. Menurut jurucakap persatuan itu, ujian calitan yang dijalankan ke atas skuad kebangsaan menunjukkan bintang prolific Liverpool diuji positif COVID-19. Pemain sayap Mesir itu menjadi bintang terbaru The Reds yang dijangkiti virus selepas Sadio Mane, Thiago Alcantara dan Xherdan Shaqiri. Perkembangan itu sudah pasti meresahkan pasukan Liverpool selepas mereka berdepan krisis kecederaan pemain. Okey, baik. Meskipun jumlah masyarakat India di Sarawak adalah minoriti, namun sambutan Deepavali tetap disambut dengan meriah, Luqman. Betul. Jadi kami ada perkongsian menarik. Mungkin Luqman nak cerita kepada penonton kita. Baik, bagi mengakhiri utama pada malam ini, Melissa, kita saksikan sedutan yang sempat kami dapatkan pada hari ini, iaitu perayaan Deepavali yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Jadi untuk itu, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Balisa Sari. Seluruh warga kerja TVS ingin mengucapkan juga salam Deepavali buat seluruh yang menyambutnya. Dan dengan itu, selamat hormat dan selamat malam.